صلى عليك الله يا Bismillahirrahmanirrahim. عبد Assalamualaikum warahmatullahi taala النبي wabarakatuh. يا مصطفى Saya Muhammad Nuzul Fadli bin Azhari dengan nombor metrik A177475. InsyaAllah pada hari ini saya akan membacakan satu hadis dan sedikit syarah berkaitan hadis itu daripada kitab Taisir Al-Allam wa Tanbihul Al-Afham. Tanbihul Afham. Syarah bagi kitab Umdatul Ahkam. Jadi saya memilih hadis daripada jilid 1, hadis yang ke-122. Bab pada menyatakan kaifiyat selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya an Abdurrahman bin Abi Layla qala laqiyani Ka'b bin Ujrata faqala ala uhdi laka hadiyatan إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد Kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maksudnya daripada Abdurrahman bin Abi Layla, beliau berkata, aku telah menemui Ka'b bin Ujrah. Lalu dia berkata, mahukah kamu aku memberi satu hadiah? Hadiah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami, lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah mengetahui bagaimana untuk memberi salam kepadamu. Lalu bagaimanakah cara untuk kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Selawat ini juga dikenali sebagai selawat Ibrahimiyah, kerana dalam selawat ini menyebutkan tentang Nabi Ibrahim. Maka ulama meletakkan selawat ini sebagai selawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca dalam tasyahud akhir. Jadi kita terus kepada perawi. Perawi adalah Abdurrahman bin Abi Layla, yang mana ayahnya berasal dari kalangan orang Ansar, daripada kabilah Aus. Beliau pula berasal dari Madinah, lahir di Madinah, kemudian berpindah ke Kufah. Dan beliau adalah dari kalangan kibarut tabi'in, tabi'in yang ulung, tabi'in yang awal-awal. Tabi'in yang awal. Dan pada akhirnya beliau meninggal dunia ketika peristiwa Jamal Jim pada tahun 83 Hijrah. Hukum hadis ni saya nakalkan daripada pendapat Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Afdalu as-salawatu ala sayyidil as-sadati. Beliau menegaskan hadis mengenai selawat ni diriwayatkan daripada Imam Malik dalam Al-Muwatta. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Maka hadis ni berkedudukan ataupun status hadis ni adalah muttafaqun alaih. Maknanya status hadis paling tinggi iaitu sahih yang disepakati oleh dua orang imam yang muktabar, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sedikit syarah daripada hadis ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana untuk ataupun kaedah berselawat yang betul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu seperti yang diriwayatkan pada hadis tadi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mengatakan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tentang kaifiyah ini, setelah mereka menanyakannya, ia menjadi petunjuk bahawa ini adalah nas selawat yang paling utama, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam tidaklah memilih bagi dirinya kecuali yang paling mulia dan paling sempurna. Daripada Fathul Bari 11. Manakala menurut kitab Mestika Hadis, dan yang seafdal-afdalnya selawat yang biasa dibaca selepas tasyahud akhir setiap solat. Ini kerana para ulama mereka telah menetapkan bahawa sesiapa yang bersumpah atau bernazar bahawa mereka ni hendak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seafdal-afdal salawat, maka mereka ni tidak dihukum terlepas daripada wajib menepati sumpah atau nazarnya itu, melainkan dengan membaca selawat ini. Maka adalah lebih baik apabila lafaz selawat ini yang diamalkan dalam membaca selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk seterusnya perbahasan mengenai penambahan lafaz sayyidina dalam hadis ni. Matan secara asal hadis ini tidak disertakan lafaz as-siyadah, yakni sayyidina yang bermaksud pemimpin atau ketua kami. Namun kita tetap digalakkan menyebutnya sebagai beradab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya kita beradab dengan orang-orang yang besar seperti sultan ataupun yang berhormat dan sebagainya. Ia sebagai beradab dan lebih afdal daripada meninggalkannya. Bagaimanapun ada hadis yang menyebut janganlah kamu mengucapkan sayyidina kepadaku dalam salat, maka Syekh Yusuf An-Nabhani menegaskan ia batil kerana tidak mempunyai asal seperti disebut Al-Huffaz, yakni pakar hadis bersatu Al-Hafiz yang datang terkemudian. Syekh Yusuf juga memetik pandangan Imam Ahmad Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Jawhar Al-Munazzam yang membenarkan penambahan sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana adab yang berhak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam salat fardu. Jadi atas dasar adab kita kepada baginda, kita tambahlah perkataan ataupun kalimah sayyidina sebelum menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ada beberapa riwayat yang menyatakan lafaz selawat yang sahih dan yang paling ringkas dengan dalil-dalil yang sahih. Iaitu yang pertama dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, hadis yang ke 1292 yang bersatu sahih, yang mana kalimahnya yang menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian terdapat beberapa riwayat lain lagi iaitu hadis tadi dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu seperti yang dinyatakan dalam hadis tadi. Yang seterusnya dari Abu Humaid As-Sa'di radhiyallahu anhu, lafaznya yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang seterusnya dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, lafaznya yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan yang terakhir dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu, lafaznya yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, itu adalah antara lafaz-lafaz selawat yang warid daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalanan para sahabat, riwayat sahabat dan tabi'in. Baik, seterusnya saya akan mencarikan sedikit berkaitan dengan susunan selawat selain daripada yang warid daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lafaznya sahaja.
iaitu susunan selawat seorang ulama ataupun orang soleh ataupun yang dipanggil wali-wali Allah ini, bagaimana pendapat ulama dengan susunan hadis mereka ini, susunan selawat mereka ini? Harus hukumnya bagi seseorang ulama ataupun orang soleh ni menyusun selawat sendiri dengan bacaan tertentu. Namun ulama yang menyusun itu adalah bukan sebarangan ulama, namun mereka ini adalah ulama yang telah mencapai kedudukan yang tinggi, ataupun mujtahid ataupun muhaddis dan arif billah. Tidak boleh kita sebagai orang awam menyusun sendiri selawat, kerana dimimbangi salah dari segi bahasa ataupun yang paling teruk salah dari segi akidah. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi khilaf ulama tentang makna selawat itu yang disusun itu adalah adakah ia sesuai dinisbahkan kepada Nabi ataupun tidak. Kerana jika sifat yang dinisbahkan itu hanya layak bagi Allah, tapi mereka menisbahkan kepada Nabi, maka selawat yang disusun itu tidak selamat dari kesalahan akidah atau tidak boleh diamalkan. Namun jika sifat yang dinyatakan itu layak dengan khususiyat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan Nabi yang agung dan mulia itu, maka selawat yang disusun oleh ulama itu dibolehkan. Seterusnya saya datangkan perbincangan tentang waktu yang afdal untuk kita berselawat. Yang pertama, ketika mendengar orang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun ketika kita membaca nama Nabi dalam kitab ataupun pada mana-mana tempat, maka sunat untuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi pernah menyebut, orang yang paling bakhil di antara kamu ni adalah apabila disebut namaku, maka mereka tidak berselawat kepadaku. Itu Nabi meletakkan bahawa mereka ni adalah orang yang paling bakhil. Baik, yang kedua, sudah menjawab azan dan sebelum membaca doa. Yang ketiga, selepas berwuduk dan sebelum membaca doa wuduk. Dan yang keempat, ini adalah yang biasa kita baca, iaitu sebelum membaca doa, di pertengahan doa dan di akhir doa. Ini ketika membaca doa perlu memperbanyakkan membaca selawat supaya doa kita ni mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya di akhir kunut dalam salat dan di dalam salat jenazah. Dalam salat jenazah ini berselawat adalah menjadi rukun dalam salat, iaitu pada takbir yang ketiga. Pada takbir yang kedua. Seterusnya ketika masuk dan keluar masjid, setiap waktu pagi dan petang, dan pada sehari kita sekurangnya kena meletakkan beberapa bilangan untuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cuba untuk istiqamahkan berapa bacaan selawat itu. Seterusnya pada hari Khamis malam Jumaat dan sepanjang hari Jumaat. Ni ada dalil yang menyatakan Nabi menyebut, perbanyakkanlah berselawat kepada aku pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Kita perlu mengkhususkan berselawat pada, bukan makna meletakkan jumlah yang lebih daripada hari-hari yang lain pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Jumlah selawat pada hari ini kita perlu lebihkan daripada hari-hari lain, kerana Nabi menyuruh kita memperbanyakkan selawat pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Dan yang terakhir, ketika berada di mana-mana tempat perhimpunan yang ramai, sunat juga untuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul, kerana ianya untuk menambahkan keberkatan dalam perkumpulan tu. Itu waktu-waktu yang afdal untuk berselawat. Baik, seterusnya perbincangan berkaitan dengan kelebihan dan kebaikan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya datangkan 2 kelebihan berselawat, namun masih banyak ulama meletakkan kelebihan yang agung bagi mereka yang melazimi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kelebihan yang pertama, Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Apabila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihapuskan 10 kesalahan
dan diangkatkan 10 darjat. Ini seperti yang diriwayatkan, dalil yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawat hattat anhu 10 khati'at wa rafat lahu 10 darajat." Rawahu An-Nasa'i. Maksud hadis ni, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah sendiri yang akan berselawat kepadanya 10 kali selawat, dan akan dihapuskan daripadanya 10 dosa, dan diangkat baginya 10 darjat. Ulama menyebut, jika seseorang itu mendapat satu sahaja selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan bahagia dunia dan akhirat. Maka bagaimana seorang itu mendapat 10 selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu jika kita berselawat satu kali sahaja. Jika kita buat lebih banyak, maka untuk kita boleh selawat daripada Allah tu peratusnya lebih tinggi. Yang kedua, kedudukannya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Antara kelebihan yang boleh kita perolehi juga, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi menyebutkan, "Salatan ummati ta'aradu alayya fi kulli yaumil jum'ah, faman kana aksaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan." Rawahu Al-Baihaqi. Maksudnya, selawat umatku dihadapkan kepadaku, selawat umatku akan dihadapkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Maka sesiapa yang paling banyak berselawat kepadaku, maka dialah yang akan mempunyai kedudukan yang paling dekat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyusallim 'ala an-nabi thumma liyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Perkara yang menjadi dambaan kita pada hari akhirat kelak adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita ni dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita dekat dengan Nabi, maka Allah juga akan mengasihi kita semua. Tidak ada bahaya yang akan terkena maupun azab bagi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sendiri tidak mahu seorang pun daripada umatnya ni masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Dan apabila kita menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi, maka wajiblah bagi kita ni mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita ni tidak masuk ke dalam neraka walaupun satu saat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pembincangan berkaitan dengan hadis kaifiyah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan kesimpulannya, perlu diberi perhatian bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu makhluk dan pesuruh Allah yang berbeza dengan sekalian manusia yang lain. Sama ada perbezaan ini dari segi maqam itu adalah terlebih jauh dan tidak akan sekali sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta nabi-nabi pun tidak ada yang sama kedudukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari segi zahir dan batin tidak ada yang sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka memuliakan baginda juga adalah berbeza dengan memuliakan segala yang lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan perlu melebihi dari yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang dipilih Allah menjadi kekasihnya, dan setiap kekasih akan diberi keutamaan melebihi segala-galanya. Dan Nabi Muhammad lah yang mendapat segala kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Nabi Muhammad juga adalah yang akan memberi syafaat uzma pada hari kelak, akhirat kelak. Oleh itu, saya berpesan, marilah kita memperbanyak selawat, dan moga-moga dengan berselawat itu menjadikan kita ni orang yang diberi syafaat oleh baginda, dan baginda mengenal kita di hari akhirat kelak. Menjadi orang yang paling dekat dengan baginda mengikut kadar selawat yang kita ucapkan. Oleh itu, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kewajipan bagi setiap yang mengaku umat baginda. Cukup
sekadar itu, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.